وظني فهشكم وهشكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. Jadi inilah makam Al-Alama Arif Billah Syekh Syafiuddin Al-Abbasi Al-Yamani, ataupun disebut sebagai Datuk Seri Raja Faqih. Ya, Datuk Seri Raja Faqih. Beliau hidup sekitar abad ke-16. Diriwayatkan bahawa Syekh Syafiuddin Al-Abbasi merupakan seorang pendakwah yang berlayar juga dari negara Pasai ke Patani dan matlamat untuk menyebarkan Islam di Patani, yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Muzaffar Shah, anak Sultan Ismail yang didakwah oleh Tok Pasai tu lah. Mana kata Tok Pasai berkapit dengan Syekh Ismail, beliau berkapit dengan Sultan Muzaffar, ayah dan anak lah. Sultan Muzaffar Shah itu memerintah pada tahun 1530 hingga 1564. Beliau merupakan keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Syekh Syafiuddin dikisahkan tiba di Patani sekitar tahun 1400 hujung-hujung lah. Dalam satu riwayat mengatakan 1500. Selain daripada nama tersebut, beliau juga digelar dengan panggilan Tok Raja Faqih. Jasa beliau yang paling besar saya menyebarkan Islam di bumi Fatani ini ialah dengan tertulisnya satu kitab berjudul Tarikh Fatani. Tarikh Fatani yang kita tengok banyak orang nak guna sebagai sumber rujukan sejarah langkah suka Nusantara ni. Yang tulis tu beliau lah. Ya, ni dah Suhaibul Musannif, tuan kitab, tuan pengarang kitab tersebut. Cucunya Syekh Al-Faqih Ali Al-Fatani menyalin semula sekitar abad ke-17 dan kemudian disalin pula oleh Syekh bin Abdullah Al-Fatani tahun 1813. Jadi kata 3 kali ya. Ditambah lagi dibaik pulih ayat-ayat lama tu untuk kita faham. Tarikh Fatani sangat penting kepada alam Melayu. Antara beberapa maklumat dalam kitab tersebut ialah maklumat bahawa Patani telah wujud sejak tahun 200 Masihi. 200 Masihi ni 200 lepas Nabi Isa no. Okay. 200 Masihi tu sebelum Nabi Muhammad lahir tu dah ada dah bumi Fatani ni. Mana kata Rasulullah lahir 500 Masihi kan, dia 200 macam ni tulis. Kedua, memberi maklumat bahawa Patani dan Kedah itulah yang bernama Kerajaan Langkah Suka. Memberi maklumat bahawa antara tahun 75 Masihi hingga tahun 800 Masihi, Langkah Suka Patani telah berpengaruh di dunia antarabangsa, terutama terhadap Cina, Arab dan Parsi. Apatah lagi terhadap kerajaan-kerajaan Melayu seumpama Sriwijaya, Sailandera, Khmer dan lain-lain lagi. Nombor 4, memberi maklumat bahawa agama Tauhid ataupun agama Samawi, itulah agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, sejak lama telah dianuti oleh orang Melayu Patani. Nombor 5, memberi maklumat bahawa agama Islam telah tersebar di Patani sejak 750 Masihi, yang merupakan persaingan terhadap agama Hindu, Buddha dan animisme. Tarikh selain Tarikh Patani adalah lagi sebuah karya beliau, iaitulah yang berjudul Kitab Sia-sia Berguna. Kandungannya membicarakan berbagai jenis penyakit dan ubat-ubatnya. Kitab kedua lah, kitab Tauhid lah, kitab perubatan. Syekh Syafiuddin Al-Abbasi ataupun Tok Seri Raja Faqih ini meninggalkan ramai zuriat yang menjadi ulama dan tokoh. Beliau memperolehi 2 orang anak, iaitu Raja Duncang Bukit Jala bergelar Raja Fatani Longcang, dan yang seorang lagi bernama Wan Muhammad bergelar Orang Kaya Seri Akar Diraja Mahaputri bagi Sultan Tigalang Ismail Zihudullah fi Alam. Makam ini terletak di sinilah, Kampung Tanjung Luk-Luk, daerah Muang, Patani. Jadi asalnya makam beliau betul macam inilah. Gambar lama tu nampak dia di bawah dan dia memang sangat daif lah. Ada cuma nisan yang kristal dia. Lalu satu pertumbuhan ataupun NGO di bumi Fatani ni yang diketuai oleh Baba Ismail Sejarah. Dan kalau kita tengok dia, Baba Ismail bin Yasmid pun dia juga, Baba Ismail Nisa pun dia juga, orang sama lah. Dia lah yang mengesyorkan pada beberapa sahabat-sahabat dia untuk bina bagi molek lah. Sebab ni kan pendakwah pertama, pendakwah terawal. Jadi akhirnya sebab bincang seorang hamba Allah daripada Terengganu tak silap, Datuk, tengok nama Datuk apa, dia lah yang mewakafkan kayu, bumbung, semua ni, ukiran-ukiran semua dia wakafkan. Dan semua ni dibuat pada sana. Jadi Malaysia, dia hantar guna lori, termasuk yang Bangla Rohingya nak tukang ni, dia hantar lori sekali. Jadi bila masuk sepadan tu, tak ada surat lah, pasport pun tak ada, dia hantar macam tu kan. Tadi pok immigration Thailand telefon Baba ni, dia kata ni ada bawa tukang-tukang kayu ni buat apa. Baba ni pun pedia ni, dia pun pergi tengok. Dia turun ni pergi kat mana Bukit Hitam pun, tak tahu kayu ni. Oh, di
Biasa kita nak buat makam pendakwah lama ni kepada orang negara Malaysia tu, dia bagi lepas pasport untuk apa? Tak ada. Masuk. Tu syafaat tu lama tu. Dia bagi masuk. Masuk dah semua, kata babaknya tu lebih kurang seminggu siap semua ni, binaan ni. Supaya tengok je lah. Hasil sumbangan Datuk di Malaysia tu, orang Terengganu tu. Ni sedikit lah. Gambar lama tu dah ni. Gambar lama di bawah je. Tak ada apa-apa. Inilah makam beliau. Jadi sama-sama lah kita menghadiahkan bacaan Fatihah dan surah-surah pilihan kita kepada sahibul maqam. Mudah-mudahan segala amal ibadat, jasa bakti beliau terhadap ummah dan bangsa ini Allah Ta'ala pandang tinggi dan akhirnya menempatkan beliau bersama Rasulullah SAW dalam surga selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita laksanakan semalam hari ini dan esok adalah termasuk dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maksud dia sesiapa yang mentakzimkan syiar-syiar Allah, maka ia adalah sebahagian daripada ketakwaan hati. Yang maknanya jalan nak menuju takwa pun mentakzimkan syiar Allah, nak mengekalkan ketakwaan pun mentakzimkan syiar Allah, dan untuk menikmati nilai takwa itu pun dengan mentakzimkan syiar Allah. Termasuk dalam syiar Allah Ta'ala itu adalah para ulama yang mewarisi bahagian daripada nur nubuwah Nabi Muhammad SAW, dan termasuklah juga syiar Allah Ta'ala itu adalah maqam para awliya yang mewarisi keilmuan dan cahaya Nabi SAW. Dan termasuk dengan syiar Allah Ta'ala itu adalah seperti masjid, kubah yang besar, tinggalan-tinggalan lama, batu nisan, apa sahaja yang pada menyatakan ilustrasi Islam itu sendiri. Begitu. Jadi sepanjang perjalanan kita ini semuanya adalah perjalanan takwa. Ada orang perjalanan menuju takwa, ada orang perjalanan untuk mengekalkan takwa, dan ada orang di peringkat yang penghujung perjalanan untuk menikmati nilai ketakwaan. Itu dia punya maqamat lah. Begitu. Cumanya pada masa yang sama, dalam mentakzimkan syiar Allah Ta'ala itu ada adab-adab dia. Adab dengan yang sudah berpindah alam, dengan adab yang masih sama alam dengan kita. Jadi saya kira melihat kepada atas nasihat Baba juga, melihat kepada semalam yang kita bijarah Baba yang dah tua ni, saya kira saya mencadangkan tak perlu untuk semua orang bersalam dengan bercium, dengan berpeluk. Itu tak kena, adab tu tak kena juga. Sebab Baba-Baba yang kita jarah ni, macam Ustaz Tengku pun dah sebut semalam ataupun 2 hari lepas, maknanya banyak dah tua kan. Jadi saya tengok semalam tu, kalau kita muda, kalau kita ngajar, jemaah salam kita macam tu pun kita rasa nak pengsan. Ini kan pula macam umur pangkat, maknanya atuk kita ataupun ayah saya lah, pangkat dengan saya ni. Jadi semalam tu saya menyimpan rasa macam adakah begini kaedah dia, sehinggalah Baba bisik kat saya, maksudnya kena muzakarah balik lah tentang perihalan adab ni. Macam tu. Jadi saya kira cukup sekadar kita kan, maknanya ketua rombongan kita Ustaz Tengku Yusof, maknanya biarlah Ustaz Tengku Yusof kata maknanya yang salam dan peluk dan cium. Kan ada dalam Islam wakil kan, akad nikah pun boleh wakilkan ke orang. Ini kan pula benda yang rohani. Macam tu kan, betul lah. Akad nikah kalau kita wakil kat bapak kita untuk akad, untuk wakil kita sah tak sah? Sah kan? Tapi bukan bapak kita punya, kita punya lah. Tapi kita wakil kat bapak kita. Kat Mesir saya biasa macam tu. Maknanya dia kat Mesir, bapak dia kat Malaysia. Kau orang Malaysia, dia wakil dengan bapak dia. Tapi kita buat gurau lah, jangan sampai dapat kat bapak hang cukup lah. Gitu. Jadi maknanya benda rohani kita wakilkan je lah. Okey, jadi maknanya paling-paling pun Ustaz Yusof nanti akan sebut Baba ni takzim kami kepada Baba, maka minta izin untuk sedikit berpeluk macam tu. Kalau tak gambar sampai buat macam ni dengan Baba, apa cerita, tak boleh macam tu. Dia tak mudah-mudah macam tu, nak pegang, tak mudah-mudah macam tu. Walaupun umur, kalau kita muda lebih teruk lagi lah. Walaupun umur sebaya tak boleh, kita kena pandang dari sudut banyak pentakziman itu. Begitu. Jadi yang pentingnya adalah ketundukan rohani kita bila berhadapan dengan orang yang Allah pilih untuk menanggung cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pun keadaan dia dengan Allah Ta'ala hal dia. Tapi sudut pandang kita memandang syiar Allah Ta'ala itu, dia ini adalah kebaikan, dia ini Allah berikan kebaikan, dia ini Allah berikan keberkatan, dan dia Allah Ta'ala jadikan asbab kebaikan dan keberkatan untuk kita. Itu je, menunduk rohani kita tu di hadapan dia. Macam tu. Cukup sekadar bersalam. Kalau bersalam pula, kalau Baba tu duduk atas kursi, kita tak merokok, tu tak kena tu. Kalau Baba tu duduk atas kursi, kita duduk mengitik, duduk mengitik macam tu.
Macam tu. Kalau nak tengok adab tata kerama bagaimana menghormati para kiai ni, kena pergi tanah Jawa pula lah. Ustaz Tengku, kalau tanah Jawa tu mana cakap, kalau tanah Jawa main 5 langkah sebelum sampai kat kiai dia tu, dia dah jalan mengitik dah. 5 langkah. Mana tak ada ke depan-depan macam tu. Lepas tu kalau salam macam tu tak ada. Dan kalau nak ikut adab yang lebih halus lagi, tak pandang mata. Tak pandang mata. Kalau sedang memberi, baba sedang memberi tausiah, kita pandang kat dada dia. Takkan berani tentang mata tu. Kibar sahabah tak mampu untuk mensifatkan Rasulullah SAW sebab mereka tak pandang wajah Nabi SAW. Sebab mereka tahu kedudukan Nabi SAW. Yang menceritakan tentang Syama'il Muhammadiyah tu semua sirar sahabah saja. Waktu kecil tengok, maknanya waktu itu pun waktu dia kecil. Bila lepas dia besar, dia ingat waktu kecil dulu aku tengok Nabi SAW begini. Kibar sahabat tak. Jadi, kita ada pilihan nak jadi macam sirar ataupun nak berlatih menjadi kibar. Tapi saya gilah kita latih yang menjadi kibar tu. Macam tu. Jadi kalau berjalan tu, maknanya tunduk. Kalau kat Jawa, saya tak tengok lagi murid-murid tu saya tak pakai. Kan, kepala dia tinggi daripada kepala kiai dia. Kalau depan-depan tunduk siap dah. Macam tu. Tapi itu Jawa je kaedah lah. Kena sesuaikan kaedah sini. Jadi yang paling simple tentang bergambar macam tu lah sikit. Kalau semua orang peluk, lepas tu dah peluk, cium pulak. Macam tu kan. Tak apa nak kena sangat lah pada saya macam tu. Kalau baba tu dah agak tua. Macam tu. Ini setelah muzakarah dengan baba sebelah lain. Macam tu. Jadi nanti untuk baba-baba yang berbaki kita akan ziarah ni, cuba kita halusi lagi. Yang penting rohani kita tu menunduk dan menyerah. Dan maknanya memandang, ya Allah, jadikan hamba-Mu di hadapanku ini sebab keberkatan untuk diriku dan ahli keluargaku semuanya, zuriatku sampai tiupan sang kekala pertama. Itu je. Lepas tu tenang kat situ. Tenang, duduk, relax je. Dia bagi makan, kita makan. Dia suruh kita sonok-sonok, kita sonok-sonok. Tapi rohani kita momentum yang sama. Dan kita kena gotong royong ni. Gotong royong. Kalau seorang-seorang tak boleh, kita orang kata macam ibarat satu lidi. Kita gabung semua, kita bersama-sama. Ingat kita, kalau seorang Allah bagi, semua akan dapat. Takkan Allah tak bagi. Kita umat Nabi SAW mesti bagi. Itu akhirnya kita balik kepada sangka baik dengan Allah, dengan Rasulullah SAW dan dengan para ulama' yang kita ziarah ni. Kurang lebih begitulah. Saya mohon maaf lah, maknanya saya menyatakan mungkin cara penyampaian saya itu mungkin agak kurang sesuai dengan bahasa-bahasa kita yang di pelbagai latar belakang ni. Tapi maksa tu sampailah ya. Begitu. Last sekali, paling-paling kalau macam kita nak baca apa-apa amalan sepanjang ziarah ni, sama ada kita baca Fatihah, niat pembukaan umum, ataupun kita baca lafaz ja'akum tu. Untuk niat, maknanya kesejahteraan umum, zahir batin jasmani rohani. Itu zikir umum lah bagi mereka yang tak ada zikir. Kalau mereka yang dah ada zikir daripada mursyid masing-masing dalam perjalanan bimbingan rohani, tariqah, ikutlah apa yang mursyid tu bagi. Tapi bagi siapa yang tak ada, maknanya dua ni je lah. Lepas tu yang tu boleh ulang selangsi juga dengan selawat. Jadi sepanjang perjalanan tu. Begitu supaya maknanya semuanya nur ala nur tu. Maknanya cahaya di atas cahaya. Kurang lebih begitulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.